Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini akan membicarakan FSQ-nya mengenai Asmaul Husna. Ini nama Allah. Allah mempunyai nama yang baik. Ada 99 nama, tapi taklah disebut semua sekali. Ini dalam beberapa nama dia sebut, nanti berikut. Mulai dengan nama Allah. Allah maknanya nama Tuhan yang berarti maha tinggi. Walillahi asmaul husna. Bagi Allah itu nama yang baik. Mulakan dengan Allah. Nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim nul malikul qudusus salam. Ada 5 aja. Tapi nak sebut sini, kami memohon kepada Allah bahwasanya Allah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Dialah Allah bersifat Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam. Jadi bahagian yang pertama ni nak bicarakan Allah. Yang disebutkan tadi, Allah berartinya nama Tuhan, maknanya Allah itu Dialah Ulia. Dialah Allah yang maha tinggi. Allah sebagai makna tinggi. Dan Allah itu adalah sifat Allah yang mempunyai ketinggian. Ada sifat tinggi. Maknanya kedudukan yang tinggi. Bukan tinggi rendah tu. Makna kedudukan Allah tinggi. Allah itu maknanya Tuhan yang maha tinggi. Makna tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Itu makna tinggi. Kalau ada Tuhan yang lain tak tinggilah sama yang lain. Makna tidak dalam makna Allah hanyalah sebagai Tuhan. Sebab perkataan Allah itu dari perkataan ilah. Ilah maknanya Tuhan. Jadi Allah itu dilahir daripada perkataan ilah. Ilah itu maknanya Tuhan. Allah itu makna Tuhan yang maha tinggi. Maha tinggi, maha tinggi, tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Allah sahaja. Dan tidak ada perkara yang syirik padanya. Ini wakait itu. Jadi dalam Al-Quran sini terdapat perkataan Allah saja ada 2,697 diulang dalam Al-Quran. Jadi untuk menjelaskan keseluruhannya telah dibuat kajian penyelidikan yang menunjukkan sekali persekian banyak nama Allah itu. Menurut Fadhur Rahman, dia pernah buat kajian penyelidikan dalam sebuah kitab yang menerangkan nama-nama Allah. Daripada perkataan Allah itu sendiri terdapat 2,697 itu. Kalau diklasifikasikan keseluruhan itu, nama Allah itu sendiri, pertama adalah untuk menjelaskan tentang hal diri Allah, untuk mengenal Allah sebagai Tuhan yang mentadbirkan alam. Yang kedua, dalam kata Allah itu juga menerangkan tentang hubung kait dengan manusia, peranan dan tanggungjawab manusia di dunia ini sebagai menjadi khalifah Allah. Bersabit dengan nama Allah itu juga ayat-ayat yang menunjukkan tentang peranan dan tanggungjawab manusia di dunia ini sebagai khalifah Allah itu adalah untuk memakmurkan dunia ini. Dalam arti kata yang lain,
peranan dan tanggungjawab manusia di dunia ini adalah untuk membangun suatu tamadun yang dikenali tamadun Rabbaniyah. Tamadun yang dibangunkan itu untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya tamadun Islam. Tamadun Islam inilah yang membeza daripada tamadun barat dan mana-mana tamadun di dunia. Karena tamadun lain lebih bersifat kebenaran ataupun keduniaan. Dalam tamadun Islam pun juga ada hal dunia. Itu dikatakan tamadun duniawiyah, tentang kemajuan pembangunan dunia pun dibangun. Tapi kemajuan pembangunan tamadun dibangun dalam semua hal. Buat sesuatu perkara, tamadun itu adalah untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, peranan dan tanggungjawab manusia itu untuk memakmurkan dunia. Seperti membangun sebuah negara. Peranan tanggungjawab Nabi Adam dan para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangun kota. Maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun kota Madinah. Itu juga merupakan satu tamadun. Tapi tamadun kota Madinah yang dibangunkan itu pertama didirikan sebuah masjid. Sehingga sekarang yang dikenali Masjid Nabawi. Masjid yang asalnya kecil saja tapi sekarang besar. Begitu besar sekali Masjid Nabawi. Begitu luas. Kemudian ikut asal tamadun dibangunkan di sekeliling masjid itu, dibangun perumahan-perumahan untuk penduduk yang tinggal di Madinah, dan dibangun juga kota atau kedai-kedai, termasuknya pasar untuk jual buah, pasar kurma. Yang sekarang ada lagi pasar kurma. Ini di antara peranan tanggungjawab Nabi Muhammad SAW untuk membangunkan kemajuan tamadun itu, untuk memberi kemudahan, senangan kepada rakyat yang ada pada zamannya, khususnya terdiri daripada orang Islam dan bukan Islam. Kembali pada perkataan Allah. Itu sendiri sebenarnya nama Allah ini termasyhur di langit dan di bumi. Makhluk yang dari langit, para malaikat pun kenal Tuhan. Syaitan yang memanglah kenal Tuhan. Syaitan pernah tinggal mengetah bahagian langit, bahagian bumi dan syurga. Memang dia kenal Tuhan. Nah Allah. Dan juga makhluk di bumi termasuk manusia. Sejak dulu juga nama Adam hingga sekarang semua tahu tentang Allah. Itu namanya adalah Tuhan yang disembah. Inilah perkataan Allah yang disebut dalam Quran ini, ada tujuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengikut Ar-Razi, sebenarnya perkataan Allah ini telah dibuat kajian dan penyelidikan. Mengikut nama Allah dalam Quran dan hadis, ada 1001 nama. Ini menunjukkan bahawa 99 nama ini berdasar pada hadis Nabi, menunjuk kata sebahagian daripada yang 1000 itulah. Sikit sajalah. Kalau 1000, 1% saja. Ini nama Allah ini adalah sebagai menjadi Tuhan yang disembah oleh semua makhluk, khususnya di kalangan manusia, khususnya orang Islam. Mestilah sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada Allah, tidak layak sebagai menjadi Tuhan. Ini mengata Ad-Rahib dalam penjelasannya, mengikut penjelasan At-Tabari dalam tafsir mengatakan Allah sahaja sebagai menjadi Tuhan yang layak disembah. Sedangkan selain daripada Allah tak layak disembah, malah dikatakan Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan yang hasil ciptaan manusia. Ada juga manusia terpengaruh dengan hasutan syaitan tentang kepercayaan berbagai Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.